Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ainun Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali kita nak buat secara santai dan tidak terlampau rigid dengan ilmu-ilmu bisnes kan. Baik, pada tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah episod pertama podcast ABS. Podcast ABS, dan kita hari ini bersama dengan Chairman Ainun Business School, Puan Ainun Muhammad. Baik, Puan, dia sebenarnya Puan ni mula berbisnes ni kerana minat ke kerana apa, Puan? Dulu saya seorang pegawai kerajaan dan saya meletakkan jawatan. Waktu itu saya sudah pegawai tinggi lah. Okey. Sudah pegawai tinggi dan saya meletakkan jawatan pada usia 38 tahun. Oh, muda awal. Pencen tak pencen lah. Saya memang sejak dulu kala tak ambil skim pencen. Oh ya? Ya, saya ambil skim EPF. Kerana ada sesuatu dalam diri saya yang beritahu bahawa saya satu hari nanti akan berhenti kerja dan akan memulakan bisnes sendiri. Baik. Biasanya orang yang sudah bekerja dan ada lagi-lagi dalam kerajaan, Puan, pada umur 38 tahun tu pangkat tu tinggi. Ya. Itu semacam satu security kehidupan, Puan. Ya. Kenapa Puan sanggup buang security itu kerana nak berbisnes? Waktu itu saya sudah jusa. Ya. Pada usia itu saya sudah jusa. Saya sudah selesa lah, sudah ambil housing loan. Ya, betul. Dah ada hutang rumah dengan kerajaan. Dan saya ambil risiko itu kerana pada waktu itu saya mula berasa tidak ada kepuasan bekerja. Okey. Sebagai pegawai kanan, waktu itu saya sudah menganggotai 16 jawatan kuasa. Jadi kehidupan saya bermesyuarat saja. 16 jawatan kuasa berbeza. Ya. Okey. Saya kira berapa jawatan kuasa saya duduk. Waktu itu saya sudah jadi hakim kepada pasukan sukan, rumah sukan apabila mereka bergaduh. Okey. Apabila mereka tak puas hati dengan keputusan perlawanan dan sebagainya, saya sudah diminta menjadi semacam pengaman. PBB. Pengaman di antara kelab sukan itu. Saya juga diminta duduk dalam jawatan kuasa kantin. Oh ya. Dan saya popular di kalangan pekerja-pekerja. Dan mereka percaya saya boleh membantu macam-macam komiti, macam-macam jawatan kuasa. Saya juga aktif dalam persatuan pekerja, begitu. Waktu itu saya dah berasa bahawa saya tidak lagi puas hati dengan pekerjaan saya yang banyak sangat terlibat dalam mesyuarat, dalam jawatan kuasa, dalam membuat laporan demi laporan. Okey. Saya tak puas hati. Tak buat, tidak, Puan tak mencapai kepuasan bekerja. Ya. Okey. Ya, jadi job satisfaction ini faktor yang penting kepada orang macam saya lah. Ya. Yang mencari makna. Mencari makna dalam pekerjaan. Okey. Baik. Bila Puan bekerja sebagai pegawai kerajaan berpangkat tinggi, orang penting, kalau kata kan, kalau balik kampung tu orang kompang lah ya. Apa antara cabarannya bila Puan berubah daripada seorang pegawai kerajaan yang ada coffee boy, ada budak dispatch, ada PA, susah kan? Ya. Maknanya file pun orang angkatkan. Ya. Okey. Jadi bila Puan masuk ke dalam dunia bisnes selepas berhenti kerja, Puan kena buat semua sendiri. Apa konflik yang berlaku dalam Puan punya mindset waktu itu, Puan?
cabarannya sangat banyak. Dan sangat susah dan sangat susah sebab kita makan gaji. Betul. Tiba-tiba kita putus gaji. Memang sangat susah. Tetapi saya ingin berkongsi lah pengalaman yang bukan hanya susah dari segi emosi, dan ekonomi itu sangat terasa lah kesusahan yang dipanggil the deep tu. The deep tu tiba-tiba kita jatuh gaung. Jatuh gaung ekonomi. Daripada gaji beribu-ribu, travel kelas 1, hotel sentiasa 5 bintang. Tiba-tiba kita tak ada gaji langsung. Betul. Tetapi salah satu perkara yang saya alami adalah banyak orang tak sangka, tetapi itu berlaku ya. Zaman dulu kan pakai telefon. Dalam zaman dulu kan pakai telefon yang ring. Kita dial tu. Baik, kita sebagai pegawai kerajaan, kita tak menelefon orang. Okey. Kita pegawai kerajaan, orang menelefon kita. Sekretari telefonkan. Bukan ataupun itu, memang pegawai kerajaan, bila pegawai kerajaan telefon kita. Okey, maknanya rakyat telefon kita, pelanggan kita telefon kita. Dan saya bekerja di Dewan Bahasa, penulis buku telefon kita, pengarang telefon kita, editor telefon kita, pencetak telefon kita, persatuan telefon kita. Kita tak telefon orang. Dan kemahiran menjawab telefon itu kemahiran pegawai kerajaan. Kita pandai angkat telefon, ring, kita pandai angkat telefon dan kita jawab. Baik, dalam bisnes tiba-tiba skill menjawab telefon ini langsung tak berguna. Pada fasa awal. Kita dah berhenti kerja, siapa yang nak telefon kita? Betul. Kita bukan lagi pegawai kerajaan. Tiba-tiba saya tak tahu bagaimana nak menggunakan telefon untuk tujuan bisnes. Bayangkan, saya tak tahu. Saya pegawai kerajaan. Saya hanya pandai angkat telefon. Menjawab telefon Saya tak pandai angkat telefon, dial. Saya tak tahu apa skrip nak cakap. Saya tak tahu apa skrip nak cakap. Waktu itu saya ni orang yang dah ada angan-angan. Saya nak berhenti kerja, saya nak masuk bidang latihan, nak jadi jurulatih. Jadi bermakna saya kena angkat kena dial, kena tahu siapa nak ditelefon, kena dial nombor telefon tu, kena tahu apa nak cakap, mencari pelanggan yang hendak belajar lateral thinking. Saya memang sebelum berhenti kerja tu, saya memang dah obsesi dengan buku-buku Dr. Dibono. Saya ni orang yang suka membaca. Saya ni orang ilmu. Walaupun saya pegawai kerajaan, saya ni orang yang banyak belanja, beli buku, baca buku. Saya ni orang yang suka jadi orang pandai. Walaupun saya pegawai kerajaan, saya ni percaya saya ni pegawai kerajaan yang pandai. Sebab saya memang suka ilmu, suka baca buku, bangga, suka pergi kedai buku. Tiba-tiba, ya betul, saya dah tahu dah apa saya nak buat. Tetapi saya tak pandai pun. Nak telefon siapa? Saya tahulah saya nak mengajar lateral thinking. Tapi dulu waktu kita di Dewan Bahasa, jurulatih telefon kita. Kita yang mengatakan okeylah boleh buat kursus untuk kami, kursus ini. Kita dulu menjawab telefon, angkat telefon untuk jawab, untuk beritahu kami tak perlu kursus itu, kami hendak kursus ini. Sekarang saya yang harus, saya jadi gerun telefon. Gerun telefon? Ya. Waktu itu handphone masih belum ada? Belum ada. Telefon hitam tu lah. Telefon yang macam cerita piramid pusing krek tu. Ini budak-budak milenial tak tahu telefon tu wujud pun. Tak tahu. Tapi bayangkan skill yang begitu asas dalam bisnes, dalam kehidupan orang bisnes, iaitu skill menelefon orang.
menelpon orang. Saya tidak ada. Baik. Jadi macam mana Puan overcome isu menelpon orang tu? Aduh, tak usah cakap lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni perkara-perkara yang pahit maung, kita ada suatu proses dalam otak kita yang sengaja padamkan. Oh, dia sengaja. Oh, ni kita nak ingat lah ni. Jadi saya tak nak ingat lah. Okey. Apa yang saya buat untuk mengatasi Masalah itu. masalah itu, gerun telefon itu. Tetapi Okey. isu gerun telefon ni, bodoh menggunakan telefon ini isu yang begitu mengejutkan jiwa saya, perasaan saya, pemikiran saya, sehingga saya tak dapat melupakannya. Tetapi perkara-perkara macam itulah, dah angkat telefon letak balik kan. Timbul ragu diri. Kita pegawai kanan kerajaan, ego kita sangat tinggi. Okey. Maklumlah, kita pegawai tinggi kerajaan, semua orang kalau boleh nak cium tangan kita. Betul. Maklumlah, kita pegang banyak bajet dan sebagainya. Dan tiba-tiba itu semua tak ada lagi. Tiba-tiba dunia tidak berputar sebagaimana biasanya. Jadi banyak perkara itu sengaja saya secara slow saya padam. Ya, baik. Padam dalam memori, tetapi ada kenangan-kenangan yang tak dapat dipadam. Kerana dia begitu mengejutkan. Ya. Kesannya tu kepada keyakinan diri. Saya mula ragu, adakah saya buat keputusan yang betul? Patutkah saya cuba cari kerja di tempat lain, sebagai contoh, begitulah. Okey. Puan, tadi Puan ada sebut tentang the deep. The deep. Perkataan bunyi dia deep. Okey. Jatuh gaung. Adakah semua orang yang berhenti kerja, meninggalkan zon selesa, gaji yang besar, kemudahan yang banyak sebagai orang kerajaan? Orang kerajaan ni banyak kemudahan, Puan. Loan senang, buat rumah senang, personal loan senang, pokok pangkalnya semua senang lah, ya. Apakah seorang pegawai kerajaan atau orang kerajaan itu, apabila dia meninggalkan zon selesa sebagai pegawai kerajaan tu, dia mesti akan jatuh gaung ni, Puan? The deep tu, itu kita boleh baca dalam semua buku, ada diterangkan. Fenomena the deep ni, jatuh gaung ni. Bayangkanlah, daripada beribu-ribu gaji tiap bulan. Tidur pun gaji masuk. Yang confirm. Tiba-tiba langsung tak ada gaji. Selepas beberapa bulan, savings habis. Loan kereta, loan rumah, itu semua tu, kredit kad lagi, pegawai kerajaan banyak kredit kad lagi. Itu semua. Jadi itu memang memang terjun gaung. Jadi bukan hanya pegawai kerajaan, sesiapa pun yang berhenti kerja, dia akan mengalami the deep itu. Dia akan mengalami the deep. Dan kita kita tak pernah diberitahu bahawa the deep akan berlaku. Dan orang yang beri ceramah tu, mereka tak pernah mengalami the deep. Dari segi batinnya macam mana, dari segi emosi macam mana, dari segi air muka, maruah macam mana. Itu deep itu bukan hanya dari segi keuangan, the deep dari segi maruah. Tiba-tiba kita tak ada jawatan. Kita selama ini, kita pegawai tinggi kerajaan, maruah kita sangat melekat pada jawatan kita. Dalam majlis kita didudukkan di barisan depan sebagai contoh. Meja Tiba-tiba VIP. Tidak ada majlis lagi, tidak ada lagi kerusi untuk kita. Tak ada makan sedap. Tak ada makan sedap lagi. Tidak di usher lagi. Sila duduk puan, puan ini kerusi puan. Jadi tidak ada lagi. Kita tak ada office boy, kita tak ada secretary. Semua benda yang menyebabkan kita rasa maruah kita tinggi, tiba-tiba
hilang. Jadi di mana lagi maruah kita berada di situ? Waktu itu kita tak tahu sumber maruah yang sepatutnya kita bina untuk menggantikan sumber maruah yang melekat pada jawatan itu. Baik Puan. Saya selalu terfikir soalan perkara ini bila saya bersembang-sembang dengan Puan, adakah Puan menjangkakan yang Ainun Mohamad selepas berhenti kerja itu dapat menjadi Ainun Mohamad seperti hari ini, Puan? Tidak dijangkakan. Tidak dijangkakan. Ini semua orang kata hasil proses saja. Betul-betul hasil proses. Artinya disebabkan kita tak berhenti bekerja, tak berhenti berusaha. Maka berlakulah apa yang berlaku. Apa yang jadi hari ini? Memang tidak disangka. Maknanya apabila Puan berhenti kerja tu, expectation itu tidak setinggi ini. Tak ada. Waktu itu kita betul-betul fikir macam mana nak bayar housing loan, macam mana nak bayar car loan, macam mana nak bayar credit card, macam mana itulah. Semua orang tahulah siapa yang pernah berhenti kerja, jawatan rendah ke, jawatan tinggi ke, dari segi bebannya pada dada dan pada otak tu sama saja. Sama saja. Yang gaji kecil pun dari segi bebannya pun sama. Yang gaji besar pun dari segi bebannya sama. Saya percaya sama. Saya percaya sama. Baik. Dari segi bisnesnya pula saya melihat Ainun Mohamad ini dia bukan menjalankan bisnes itu semata-mata kerana untung duit itu sendiri, tetapi dia lebih kepada perjuangan. Ini yang saya selalu cakap kepada orang yang bertanya kepada saya tentang Ainun Mohamad. Dan saya nak tanya kepada Puan, mengapa tagline ataupun slogan syarikat-syarikat Puan itu PTS memandaikan bangsa, ABS membawakan kebaikan, itu kenapa Puan memilih slogan lah kan, slogan seperti itu, slogan yang tidak mempunyai nilai komersial. Memandaikan bangsa ini kerja cikgu Puan, bukan kerja kita kan. Membawakan kebaikan, zakat ada, Baitulmal ada, JKM ada. Ini kenapa Puan memilih tagline seperti slogan seperti ini? Barangkali kerana personality saya lah. Saya ni orang yang suka memandaikan diri. Saya ni dah tua-tua macam sekarang pun saya terus membaca buku. Itu saya sahkan. Begitu Bukan membaca saja, menulis. Menulis lagi dan belajar benda-benda baru lagi daripada orang muda. Jadi saya percaya, dan pembacaan saya sangat luas. Saya bukan baca novel cinta. Tidak. Saya membaca buku falsafah. Jadi saya orang yang mempunyai kesedaran tinggi tentang pembangunan bangsa, pembangunan tamadun, peradaban, sejarah dunia ni semua, dan saya mempunyai kesedaran yang sangat tinggi berkenaan dengan peranan pendidikan dalam membangunkan bangsa. Dan dia bukan hanya sebagai satu ilmu, tetapi sebagai satu komitmen kehidupan. Saya anak orang miskin, dan bagaimana saya keluar dari kemiskinan itu disebabkan saya diberi peluang pendidikan. Diberi peluang pendidikan oleh dasar-dasar pendidikan dalam zaman Allahyarham Tun Razak. Jadi saya ni sebagai anak miskin kampung yang mendapat pendidikan itu kerana adanya dasar-dasar pendidikan pada zaman Tun Razak. Jadi sebagai orang yang membaca falsafah, orang yang membaca buku-buku tamadun, buku-buku peradaban dunia, sejarah dunia, kesusastraan Melayu, membaca buku-buku kreativiti dan sebagainya ini, membaca buku-buku sosialisme, komunisme pun saya baca juga. Buku Karl Marx pun saya beli dan baca. Begitu. Jadi saya orang yang
masuk universiti tahun 70-an. Ya. Zaman Anwar Ibrahim di Universiti Melaya. Zaman itu zaman sosialisme. Kasim Ahmad, Syed Hussein, ini semua ni orang-orang yang memperjuangkan keadilan masyarakat. Jadi iklim intelektual pada waktu itu, socialism versus capitalism. Dan saya di universiti pada zaman itu. Jadi saya ini orang yang menjiwai lah. Menjiwai. Dan saya aktif dalam aktiviti mahasiswa. Begitu saya masuk aktiviti demonstrasi mahasiswa. Orang nakal lah. Orang nakal yang ada perjuangan. Dan saya bukan ditarik oleh sesiapa. Saya masuk atas kesedaran daripada buku-buku yang saya baca. Kesedaran itu datang daripada kegemaran saya kepada proses pendidikan diri, intellectualization, menjadi orang yang mempunyai komitmen intelektual. Jadi saya ni orang yang biasa ada mazhab pemikiran. Saya ada aliran. Saya bukan membaca untuk jadi pandai saja, tetapi untuk jadi pandai dan memandaikan bangsa. Kesedaran untuk membela golongan yang miskin, itu sampai sekarang saya bekerja. Saya bekerja untuk memandaikan golongan yang miskin ini semua. Jadi apabila saya berhenti kerja dan mencari makna dalam pekerjaan, saya hendak menjadi jurulatih kreativiti, pemikiran kreatif. Dan itu menyebabkan saya betul-betul belajar lateral thinking Edward de Bono tu. Dan saya mengamalkan beberapa teknik dalam lateral thinking de Bono itu sampai sekarang. Tiap-tiap hari saya gunakan. Jadi apabila tuan bertanya mengapa saya tidak menjadi orang bisnes yang bercakap tentang duit begitu. Ini kerana datang dari pertama personality saya sendiri. Saya ini orang yang percaya kepada keadilan masyarakat. Itu sebab sampai sekarang pun saya menentang rasuah. Menentang rasuah sungguh-sungguh. Saya sudah bekerja dengan Puan Ainun bekerja secara rapat lebih kurang 6 tahun, 6 ke 7 tahun Puan Tidak pernah lah, tidak pernah sepanjang kita berdiskusi atau berbincang kita meletakkan berapa kita nak untung ni. Tak pernah tuan-tuan. Ini saya cakap terang tuan-tuan, bukan saya nak mengampu bos ke tidak. Ini memang saya cakap terang. Kita tak pernah cakap berapa kita nak untung ni. Kita cuma kata apa manfaat yang kita bawa daripada program-program yang kita bawakan. Jadi itu menimbulkan satu persoalan kepada saya daripada dulu. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, saya tak pernah bersembang dengan Puan Ainun benda-benda ni. Ini khas untuk podcast tuan-tuan kami tak pernah sembang macam ni. Ini khas untuk podcast. Jadi perkara yang menimbulkan persoalan kepada saya dan kawan-kawan yang bekerja dengan Puan. Adakah duit ni tidak penting kepada Puan? Bagi saya, duit itu hanya alat kerja. Saya perlukan duit kerana ada pekerjaan yang saya nak buat. Maknanya duit tu dapat untuk membesarkan lagi kerja-kerja kita. Saya perlukan duit kerana ada pekerjaan yang saya hendak buat. Jadi saya perlukan duit sebab saya nak memandaikan bangsa. Itu sebab saya hanya menerbitkan buku ilmu. Jadi saya perlukan duit untuk menerbitkan buku. Jadi apabila ada duit lebih, itu pun saya tak tanya. Berapa bahagian saya? Saya tak tanya. Saya akan cakap kita perlukan lebih banyak duit sebab kita nak cetak lebih banyak buku. Dan falsafah saya adalah buku jangan mahal-mahal. Supaya orang yang tak ada duit pun mampu baca buku. Begitu. Kursus pun jangan buat kursus mahal-mahal. Itu tak tahan tu. Kursus RM49 bila nak kaya. Jadi sebab kita hendak orang mampu.
yang mampu datang kursus. Ya. Duit ini benda yang apabila kita ada banyak, maka kita dapat buat lebih banyak kerja. Itu prinsip dengan duit. Ya, dia alat kerja. Dia semata-mata alat kerja. Ya, dia alat kerja. Baik, dalam kes duit ini sebagai alat kerja ini, berapakah yang pada puan dia cukup sampai kita perlu, contoh kita perlu dah lah, tak payah cari lagi lah, cukup lah apa yang kita buat dalam bisnes ni. Sebab saya tengok puan dah umur 70 lebih, tapi pukul 4 pagi masih menulis. 4 pagi sudah menulis, ya? Biasa kita bangun pagi, kita kadang-kadang keluar daripada pintu, tengok lampu dah hidup, dah menulis pukul 4 pagi. Dan sampai pukul 7-8 malam pun masih sambung kerja juga. Adakah kerana faktor tak cukup duit puan bekerja sekuat itu puan? Saya dah cukup duit dah. Saya dah cukup duit dah. Sebab puan punya semangat bekerja itu macam orang yang memang tak ada duit. Saya bekerja kerana mencari makna. Mencari duit makna. Datang sendiri. Boleh puan terangkan apa maksud bekerja mencari makna? Ya. Saya buat kerja-kerja yang bermakna kepada orang lain. Okey. Untuk diri sendiri, saya dah tahu bagaimana berfikir menggunakan lateral thinking. Ya. Untuk diri saya sendiri. Tetapi saya hendak mengajar orang lain juga bagaimana menjadi pemikir yang efektif menggunakan lateral thinking, menggunakan parallel thinking. Okey. Menggunakan problem solving by design. Dan saya perlukan duit untuk beli buku. Jadi kita bekerja tu kerana kita nak memaknai kehidupan kita. Ya, ada makna. Ada makna kehidupan ada kita. Makna. Ini satu topik lain lah kita sembang bab makna kerja ini puan ya. Baik, dalam kes puan membangunkan bisnes, pembangunan bisnes, saya pasti puan sudah bekerja dengan ramai orang. Orang pandai, orang tak pandai, kaki marah, kaki tak marah. Saya rasa puan dah 40 tahun, 30 tahun bisnes 30 tahun bisnes. Baik puan. Dalam pengalaman puan menguruskan bisnes-bisnes besar dan kecil ini, sebenarnya apa ilmu yang seorang pembangun bisnes itu, kalau puan boleh suruh dia belajar awal-awal, apa yang puan nak suruh dia belajar sebenarnya? Bekerja dengan orang pandai. Ilmu bekerja dengan orang pandai. Mengapa sebegitu penting puan? Apabila kita pandai bekerja dengan orang pandai, orang pandai itu akan tolong buat kerja kita. Maksudnya? Maksudnya katakanlah saya ni tak pandai nak buat strategi marketing bisnes. Jadi saya mesti pandai bekerja dengan orang yang strategic thinking. Orang yang pandai bekerja secara strategik. Kalau saya tak banyak duit sekalipun, seandainya saya pandai bekerja dengan orang pandai, dia boleh buat duit itu. Orang itu boleh buat duit. Jadi macam saya sekarang, walaupun saya ada banyak syarikat dan banyak kaki tangan semua, saya tak bayar gaji mereka. Mereka yang bekerja dan bayar gaji mereka sendiri. Malah mereka jugalah yang bayar allowance bulanan saya. Jadi tugas orang bisnes tu, kalau bukan dia bekerja, apa sebenarnya yang dia buat? Macam sebab puan, macam yang puan cakap ni, macam tak ada kerja pula. Jadi apa tugas sebenar orang bisnes ni? Tugas orang bisnes yang sebenar adalah mencipta kekayaan baru. Deep sangat ni puan. Ini banyak orang tak faham. Banyak orang tak faham. Baik, sebelum ini sebagai contoh, tak ada orang menjadi kaya dengan mengajar lateral thinking dalam bahasa Melayu menggunakan contoh-contoh dari alam Melayu. Semua contoh dari barat. Semua contoh dari barat, dan dia pun ambil franchise lateral thinking dari barat. Apa yang saya buat? Saya baca buku-buku lateral thinking itu,
ya, dan saya ajarkan semula tanpa melanggar hak cipta original. Jadi saya tulis sahaja semula ilmu itu sebab ilmu tidak ada hak cipta. Ya. Yang ada hak cipta tu ayat yang ditulis dalam buku, Ya. gambar yang diambil dan dipublish dalam buku. Jadi saya baca saja buku-buku Dr. Di Bono, kemudian saya terangkan balik apa itu lateral thinking. Jadi saya tidak melanggar hak cipta. Ya. Baik, zaman dulu tak ada orang buat duit dengan mengajarkan lateral thinking. Bermakna tidak ada lateral thinking tu, tak ada ekonominya. Okey. Dia tak menjana pendapatan. Ya. Dia tidak menjana kerja, Ya. peluang pekerjaan. Ya. Jadi apabila saya mengajarkan lateral thinking dalam bahasa Melayu menggunakan contoh-contoh Malaysia. Saya tak gunakan contoh-contoh dalam buku Dr. Di Bono. Saya buat kajian sendiri. Kes-kes mana yang menggunakan lateral thinking, dan saya juga menggunakan lateral thinking yang Nabi Muhammad. Contoh-contoh yang Nabi Muhammad, saya kata ini macam lateral thinking. Kaedah berfikir itu istilahnya lateral thinking. Dia macam yang Dr. Di Bono sebutkan. Okey. Begitu, problem solving by design ini semua ni. Baik, jadi tugas orang bisnes ini adalah mencipta kekayaan baru. Kekayaan baru, peluang baru. Jadi sebagai contoh Hairul Aming tu jadi jutawan dengan menjual dendeng dalam botol atau dalam sachet. Sachet lah, sachet. Zaman dulu tak ada orang menjadi kaya dengan menjual dendeng yang macam itu. Ya. Dendeng yang selama ni yang ada tu yang macam di Sumatera tu. Ya. Jadi dengan produk baru dia menghasilkan, mencipta kekayaan baru. Jadi dia beli daging, dia beli mesin, dia bayar pekerja, dia beli sachet, dia beli botol. Ini semua menjadi dendeng sudah menjadi salah satu sumber pembangunan ekonomi Malaysia. Ya. Jadi sumbangan dendeng tu adalah beberapa juta. Ya. Dan itu datang daripada kreativiti Hairul Aming sebagai contoh. Okay. Jadi di Malaysia ini lebih banyak kita melahirkan usahawan, bermakna lebih banyak kita mencipta peluang-peluang ekonomi baru. Ekonomi berkembang kerana adanya usahawan yang mencipta kekayaan baru. Ya. Jadi macam dulu ekonomi buku dalam bahasa Melayu sangat kecil. Iaitu terhad kepada apa yang Dewan Bahasa terbitkan saja. Terjemahkan saja yang Dewan Bahasa terbitkan. Tetapi kemudian saya percaya buku dalam bahasa Melayu ini boleh menjana pendapatan ekonomi ya. Boleh membayar royalty kepada pengarang, boleh bayar royalty kepada editor, kepada illustrator, kepada pengedar, kepada kedai buku dan sebagainya. Jadi apabila saya bangunkan PTS, baru orang nampak selain Dewan Bahasa ada penerbit yang menerbitkan buku ilmu dalam bahasa Melayu. Ya. Begitu. Baik. Puan ni daripada dulu orang kenal sebagai Di Bono Malaysia. Orang gelarkan Di Bono Malaysia. Tapi dalam transition tu, dalam perjalanan itu tiba-tiba Puan menjadi ustazah palsu pula. Itu mengapa daripada lateral thinking Edward Di Bono yang agak kebaratan, agak memang barat, moden, memang barat lah. Di Bono daripada barat kan. Macam mana Puan boleh switch kepada teknik Nabi? Maksudnya apa yang trigger Puan untuk membuat kajian tentang hadis-hadis dan mengeluarkan teknik-teknik dalam hadis tu sendiri? Dia datang daripada beberapa problem yang saya alami dalam bisnes. Okey. Contoh disebabkan saya mengajar lateral thinking. Ya. Saya nampak banyak problem. Saya nampak banyak problem. Salah satu problem yang
sangat saya apa itu kata gundah gulana. Okey. Saya buat duit dengan mengajar lateral thinking ni, saya banyak buat duit. Betul. Saya banyak buat duit. Klien-klien saya bayar saya sebab saya saja seorang yang mengajar lateral thinking. Blue Ocean. Dan waktu itu duta lateral thinking di Malaysia adalah Ungku Aziz. Beliau yang di radio tiap-tiap pagi bercakap tentang lateral thinking, tapi beliau tak buat kursus. Saya yang masuk. Ada orang buat marketing free. Dan kedua adalah Allahyarham Tan Sri Jonit, Sanusi Jonit. Waktu itu beliau menteri, dan beliau juga seorang yang pembaca yang avid, yang banyak membaca, dan beliau juga bercakap tentang lateral thinking. Seorang profesor besar dan seorang menteri waktu itu menjadi juru cakap lateral thinking. Jadi waktu itu saya memang dibantu oleh dua orang ini untuk memperkenalkan apa itu lateral thinking. Jadi apabila di radio orang sudah bercakap, di surat khabar menteri sudah bercakap tentang pentingnya lateral thinking, apabila saya masuk itu, pegawai-pegawai kerajaan sudah dengar lateral thinking, istilah tu mereka sudah dengar, dan mereka percaya jikalau Ungku Aziz pun mengajar lateral thinking di Universiti Melaya. Beliau mengajar di Universiti Melaya, bukan sebagai komersial. Beliau mengajar di Universiti Melaya. Orang tidak ragu lagi bahawa ini ilmu yang bagus. Betul. Jadi saya sangat dibantu. Jadi banyak pihak membantu saya waktu itu. Jadi apa yang berlaku adalah lateral thinking tidak dapat menjawab beberapa persoalan saya sebagai orang bisnes. Okey. Waktu itu saya sudah ada staff, saya sudah ada office manager, saya sudah ada 3-4 orang staff, dan saya buat duit. Jadi saya bertanya kepada diri saya, ini duit yang datang daripada perniagaan lateral thinking saya ni, macam mana ya nak dibagi-bagi kepada staff saya ni? Macam mana saya nak bagi mereka? Risau sebab tak boleh bagi duit kat staff cara yang betul. Saya tak ada formula tu. Tak ada formula. Okey. Jadi saya ni bertanya dengan ustaz-ustaz yang saya kenal. Saya tanya, ustaz, ada tak dalam Islam apa-apa, waktu tu saya belum baca kitab lagi, ada tak dalam Islam ni formula bagaimana kita berkongsi keuntungan perniagaan dengan staff? Beberapa ustaz yang saya tanya semua jawab kata, itu perniagaan puan, itu duit-duit puan. Suka tipuan lah. Malah saya tanya jutawan yang bukan ustaz tapi sangat alim. Sangat alim, dan beliau ni memang betul jutawan. Saya tanyalah Datuk tu, Datuk ni bisnes dah besar juta-juta, Datuk gunakan formula apa untuk berkongsi keuntungan? Jawapannya pun sama, itu suka hati kita. Sebab duit perniagaan itu perniagaan kita, syarikat itu syarikat kita. Jadi kita suka pandai-pandai hati kita lah. Pandai-pandai kita lah. Nak bawa staff kita makan angin ke, pergi umrah ke, nak belikan mereka apakah, beri angpau ke, apakah. Saya kata dalam hati saya ni orang yang membaca buku, saya ni orang falsafah. Saya kata tak mungkinlah Nabi tak ajar bagaimana berkongsi keuntungan, sedangkan potong kuku pun Nabi ajar. Kuku mana dipotong dulu, hari apa bagus potong kuku. Takkan berkongsi keuntungan Nabi tak ajar. Perkara yang sebegitu besar. Perkara yang sebegitu besar. Jadi sebagai orang pandai, orang yang membaca buku teori, orang yang percaya kepada keadilan sosial, orang yang sosialistik, menentang kapitalisme, ini semua ni keadilan sosial ni, orang yang begitu kan? Jadi saya sangat tidak puas hati. Dan apa yang saya berlaku, saya kecewalah dengan ustaz-ustaz yang tak dapat memberi saya jawapan itu. Dan saya juga kecewa kerana ahli-ahli ekonomi Malaysia tidak mengajar.
perkara ini, dan saya tengok dalam bisnes, di kalangan orang bisnes yang diberi komisen lebih itu adalah orang yang dalam jabatan sales. Jadi saya tak puas hati. Macam mana pula hanya salesman diberi komisen? Orang lain semua bekerja sama kan? Kalau macam mana salesman tu boleh buat kerja kalau orang lain tak buat kerja? Ya. Kenapa komisen jualan hanya diberi kepada salesman? Ini saya sebagai orang yang sosialistik ni, yang percaya bahawa semua orang ada bahagian daripada kekayaan yang mereka jana, yang mereka dapatkan. Dapat tu. Tapi bila dibahagi, tidak semua dapat. Kerja sama-sama. Tapi tak semua dapat. Okey, bonus. Saya tengoklah, saya pun belajarlah sistem bonus lah yang digunakan. Saya pun bacalah teori bonus gaya barat ini. Saya kata teori bonus barat ni tak adil betul. Sebab dia kira pakai bulan. Bonus tu sebulan, bonus tahunan ya, sebulan gaji atau 2 bulan gaji atau 3 bulan gaji. Amboi, saya kata, habis kalau general manager tu gajinya 40,000 sebulan, kalau 6 bulan, bayangkan berapa bonus dia dapat. Tukang cuci toilet, kalau gajinya berapa, kalau 6 bulan pun berapa. Artinya sistem bonus tu semakinlah melebarkan jurang kaya dan miskin. Warga kerja syarikat tu. Yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya. Jurang tu. Memang cleaner, driver, office boy tu dapat bonus. Tapi ingat, gaji mereka kecil. Sedangkan gaji makin naik atas, makin tinggi gaji. 6 bulan untuk everybody. Jadi bermakna top management bertambah-tambah kaya, yang di bawah tu jurang tu makin luas. Jadi saya ni sebagai orang yang sosialistik, jiwa keadilan masyarakat ni, saya tak puas hati. Walhal pada waktu itu saya businesswoman, tapi saya tetap tak puas hati. Ya betul, saya bayar bonus apa kepada staf saya, tetapi itu tidak datang daripada Nabi. Saya kata tak datang daripada agama saya. Saya tak puas hati. Banyak persoalan tentang agama saya tak puas hati. Saya kata Tuhan ni, dia cipta sistem percukaian zakat. Dicukainya orang kaya. Tapi kenapa tak ada ajaran bagaimana menjadi kaya? Mustahil lah. Kenapa tak ada kitab menerangkan inilah cara menjadi kaya? Dah kaya baru dikenakan cukai, baru dikenakan zakat. Sedangkan di barat dia ajar bagaimana nak jadi kaya. Takkan Islam tak mengajar? Nabi sendiri seorang yang kaya. Dia kata dia bisnes. Kenapa tak ada bisnes gaya Nabi ni? Kenapa tak ada? Yang ada tu halal haram saja. Yang ada tu muamalat saja, jual beli saja. Bisnes bukan jual beli, saya kata. Bisnes bukan hanya jual beli bukan hanya bisnes. Kalau saya jual rumah saya bukan kerana bisnes, kerana saya nak pindah rumah lain, itu saja sebagai contoh. Tetapi tetaplah muamalatnya kena betul, tapi bukan bisnes. Jadi secara intelektual saya sangat tak puas hati, sehingga saya buat keputusan, kalau dah ustaz-ustaz tak ada jawapan, aku kena cari sendirilah jawapan. Jadi dia menjadi satu obsesi. Saya mula membaca buku sejarah, saya mula beli terjemahan hadis dalam bahasa Inggeris. Tak puas hati, saya beli terjemahan Quran dan apa dalam bahasa Indonesia. Saya mula mencari-cari jawapan itu. Di mana dia contoh bagaimana Nabi berkongsi keuntungan. Saya waktu itu jual lateral thinking, saya untung. Dan memang saya beri bonus kepada staf saya, tapi saya tak puas hati kerana formula itu saya buat sendiri. Saya kata mustahil. Sedangkan potong kuku pun Nabi tunjuk. Takkan bab berkongsi keuntungan perniagaan Nabi tak tunjuk. Dan itu ceritanya kemudian panjanglah. Proses bagaimana saya mendapat ilham. Sebab daripada seorang yang berpaksikan kepada ilmu barat, dia shift kepada teknik Nabi.
Itu pada saya satu leap yang sangat besar. Ya, ya. Dia bukannya macam kalau contoh hari ni Edward Di Bono, besok Robert Kiyosaki. Itu biasa. Ya, itu biasa. Itu biasa. Ini Di Bono pergi kepada like Muhammad. Dan kajian itu pun bukan dibuat setahun dua. Sudah berbelas tahun. Sudah berbelas tahun dan disertai oleh ramai orang-orang cerdik pandai. Profesor ada, pakar bahasa ada, pakar hadis ada, pakar perundangan pun ada. Jadi mereka-mereka ini sudah pasti ada satu kekuatan mempercayai bahawa ada peninggalan selain daripada halal dan haram dalam hadis-hadis Nabi dan hukum hakam itu. Baik puan, sebenarnya kalau kita teruskan ni boleh sampai 2 jam kita punya podcast ni. Tapi tak apalah, saya nak cut je kan, sebab saya rasa dah hampir sejam ya. Dah hampir sejam juga kan kita punya sesi ni. Kita akan sambung lagi lain kali. Cuma saya soalan terakhir untuk puan lah sebelum kita berpisah hari ni. Dalam bisnes puan, keuntungan itu sangat penting. Sangat penting keuntungan itu. Dan keuntungan itu juga sangat penting bukan untuk bagi bonus semata-mata, tetapi untuk membangunkan bisnes itu sendiri. Sebab bisnes ni dia benda hidup. Dia kena makan, contohnya kan. Dia kena ada air. Makin besar makin kuat makan. Betul. Mengapa puan ada kesusahan hati apabila puan tidak boleh distribute lebih banyak kepada pekerja-pekerja itu? Apa isunya? Takut kena cukai banyak ke? Tidak. Saya ni membaca buku-buku psikologi sebagainya. Jadi disebabkan saya mengajar lateral thinking, jadi saya juga terpaksa membaca banyak buku management. Okey. Maklumlah, yang belajar lateral thinking ni peringkat pegawai. Peringkat pegawai dan pelanggan-pelanggan saya bank-bank, syarikat minyak dan sebagainya ni yang ambil lateral thinking ni. Jadi disebabkan saya terpaksa memahami organizational behavior lah, ini semua teori-teori pengurusan ni semua, saya mula faham bahawa job satisfaction ini, saya belajar teori the hygiene factor lah, the growth factor lah, itu semua tu. Jadi saya percaya staff saya yang 7-8 orang ni, mereka mesti seronok bekerja. Mereka mesti seronok. Dan keseronokan itu mesti datang daripada pekerjaan mereka sendiri. Jadi di situ saya mengatakan, ini duit ni staff tahu berapa saya buat. Mereka syarikat tahu syarikat kecil. Mereka yang pergi bank lah, apa semua. Mereka yang keluarkan invoice semua. Mereka yang terima cek dari zaman dulu, cek tak ada bank transfer. Yang terima cek semua, mereka tahu berapa saya buat. Jadi saya perlu memberi job satisfaction kepada mereka. Mereka berasa puas hati bekerja dengan saya. Jadi dalam kes macam itulah saya mencari formula tu. Macam mana yang nak buat ya? Berapa banyak yang mereka ada? Sehingga kemudianlah satu pagi lah. Lepas sembahyang subuh tu, bukan lepas sembahyang, dalam saya sedang sembahyang subuh tu, saya kata dalam hati, melintas dalam otak saya, Nabi pergi perang, Nabi ada, waktu tu saya dah baca kan konsep ghanimah, sejarah kan, perang-perang Nabi ni, semua buku-buku ni semua saya baca. Nabi kan pergi perang, kan Nabi buat untung dalam peperangan tu, banyak harta rampasan semua. Macam mana Nabi bagi-bagi? Terus saya connect, bisnes ni macam perang juga. Ada untung, ada rugi, ada yang kalah, ada yang menang. Saya kata, dalam kreativiti ada konsep parallelism. Ini ada parallelism ni, antara apa yang Nabi buat ni semua. Ini connection ya. Jadi kata, kena baca lebih lah tentang ghanimah ni. Agaknya inilah formula bagaimana Nabi buat supaya tentera Nabi suka pergi perang ikut Nabi. Dan apabila mereka masuk dalam tentera, mereka tak pernah lari dari medan perang. Bermakna kalau dia dah bekerja dengan saya, dia takkan lari tinggalkan saya.
Deep betul. Oh, waktu itu. Begitulah sejarahnya. Okey, kita jangan cerita habis puan. Mungkin nanti kita selepas orang lain masuk baru kita buat sambungan kedua pula. Sebab ini adalah cerita-cerita yang pada saya adalah cerita-cerita yang sangat eksklusif sebab kita tak pernah ceritakan tentang perkara ini ya tuan-tuan dan puan. Tetapi untuk podcast ABS ini kita pun belum cipta lagi nama untuk podcast kita puan ya. Nanti kita kena fikirkan tu. Masa cakap tadi saya dah terfikir dah nama podcast tu. Saya nak namakan dia Suara ABS. Nama podcast kita ni. Tapi itulah perbincangan musyawarah dulu. Baik, terima kasih banyak-banyak puan kerana sudi berkongsi ya, berkongsi. Ini bukan mengajar, ini berkongsi. Dan ini adalah perkara yang sangat-sangat jarang dilakukan oleh Puan Ainun Muhammad. Tak pernah. Tak pernah pun. Saya tak pernah bercakap perkara ini dengan sesiapa pun. Ya, dengan saya pun. Ini belum pernah. Kalau tuan-tuan rasa ini perkara baru, tuan-tuan dengar. Ini pun perkara baru untuk saya juga. Jadi saya mesti ada sesi kedua dengan Puan Ainun Muhammad nanti, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang masih belum like, follow dan subscribe. Tuan-tuan boleh like, follow dan subscribe. InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih puan. Semoga puan sihat, panjang umur dan terus memandaikan bangsa dan membawakan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.